Dia cerita di antara azab Allah Ta'ala akan himpit lubang kubur ni sampai tahap lagu mana Pak Long maklum, sampai bertemu tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri. Tuan jangan duk sembang lah tu. Nak kata tahan jangan duk sembang lah Pak Long. Allah Ta'ala akan minta kubur ni dia himpit kita sampai bertemu, ni dia tulang rusuk kanan, ni dia tulang rusuk kiri, sampai dia akan rapat, dia akan bertemu tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri ni akan bertemu. Tuan-tuan yang ada sembang, tuan-tuan baru sakit gigi pun habis ayam kat dalam kampung kita tembak. Jadi insya-Allah kita tak mau nak panjang-panjang malam ni, kita nak sambung pengajian kitab Al-Yawaqit wal Jawahir pada muka surat yang ketujuh. Muka surat yang ketujuh, perenggan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain, amin amin ya rabbal alamin. Maka seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah satu bentuk siksaan pada ketika matinya? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni apa dia ustaz ni duk cerita tahu sambung-sambung, sahabat tanya apa siksaan waktu nak mati. Tuan-tuan gostan balik, dia kena terang dah sikit. Kalau takwih pi tak gostan belakang, tobat maklum dengan Pak Long tak faham. Sebab apa dia? Tuan-tuan kitab tinggal kat surau. Dia kata dak ustaz, saya awak balik di rumah. Hak awak balik pun mai buka malam ni lah. Duduk di rumah tu semut dia duk baca kitab tu. Mai buka ni semut gatal penuh dalam kitab. Lah kali semut tu masuk syurga dulu pada tuan-tuan. Kita nak sambung lagi tentang masalah bab yang pertama, siksaan orang yang tinggal semayang. Malam ni kita nak tengok Nabi nak cerita tentang azab. Nabi nak cerita tentang siksaan kepada golongan yang waktu hidup di dunia, kefarduan salat yang Allah Ta'ala fardukan, yang Allah Ta'ala wajibkan kepada dia, dia buat lebih kurang. Tanggungjawab ni dia buat halal balai. Kan Nabi kata tuan-tuan, kan Nabi kata, tuan-tuan tengok muka surat 6, Nabi kata, dan lagi satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesiapa yang memudah-mudah dan meringankan sembahyang, Nabi kata, akan diseksakan oleh Allah Ta'ala dengan 15 seksaan. Nabi kata, siapa yang duk buat halal balai, siapa yang duk buat lebih kurang dengan ibadat salat, dia tak ambil berat, dia tak jaga betul-betul, orang ni Allah Ta'ala akan balas kepada dia dengan 15 jenis seksaan. Nabi kata 15, 6 seksaan dalam dunia kita baca dah, 3 seksaan waktu nak mati, hari ni kita nak baca, dan 3 waktu dalam kubur, dan 3 waktu bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kita baca dah 6 itu. 6 seksaan Allah Ta'ala nak bagi di dunia, kita baca dah bulan lepas. Bulan lepas kita baca dah. Bab tuan-tuan ingat, bab tuan-tuan tak ingat, tu tuan-tuan punya pasal. Saya punya tugas dah baca dah apa bulan lepas. Ni kita nak tengok 3 waktu. Sahabat bertanya, atau aku sambung, wahai Rasulullah, apakah bentuk siksaan waktu nak mati? Nabi SAW jawab, maksudnya pertama, matinya itu dalam keadaan kehinaan. Waktu nak mati ni Nabi kata dia ni akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kan kita duk baca lepas semayang tu, imam duk baca, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Tak mau ya Allah, kalau boleh ni ya Allah, kami tak mau mati dalam keadaan yang jelek. Tapi orang yang buat lebih kurang Pak Long maklum dengan solat, orang yang buat halal bala dengan solat, dia ni mati, kata Nabi, Allah Ta'ala akan bagi dia ni mati dalam keadaan kehinaan. Banyak dah tuan-tuan kita tengok orang yang mati dalam keadaan kehinaan. Antaranya na'udzubillahi min zalik, dia mati dalam keadaan tidak boleh mengucap. Ini kita tak mahu. Sebab tu jaga elok-elok. Yang kedua,
Allah Ta'ala akan menggelapkan kuburnya. Hak ni pun kita duk minta doa, ya Allah, jadikan lubang kubur kami ni ya Allah sebagai taman daripada taman-taman syurga. Kita duk minta, jangan engkau jadikan lubang kubur kami ni ya Allah daripada lembah-lembah api neraka. Tuan-tuan duk minta dah, Pak Long duk minta dah. Kubur ni gelap, Pak Long itu TMB pun belum tentu cerah. TMB ni dia boleh duk tolong kita ni waktu hidup atas dunia ya. Hak mana gelap, dia tolong cerah. Kan? Kalau anda gelap, carilah kami. Si TNB kata, mau duduk dalam kubur ni tuan-tuan, toket TNB pun belum tentu lagi kubur dia nak cerah. Orang yang duk tinggal solat lebih kurang ni, lubang kubur dia gelap. Na'udzubillahimin. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan menyuruh satu malaikat menyiksakannya di dalam kuburnya hingga hari kiamat. Allah Ta'ala akan perintah kepada satu malaikat ni, hang pi siksa orang ni, hak duk tinggal semayang ni, hang siksa dia di dalam kubur sampai hari kiamat, kata Allah. Sekali kita tengok lagu mana bentuk siksaan tu tuan-tuan. Kita nak tengok sekali. Allahu Akbar. Yang ketiga, matinya dalam keadaan dahaga. Nombor 2, mati dalam keadaan lapar. 3, mati dalam keadaan dahaga. Dan jikalau minum sekalian air dalam dunia, masih tidak dapat menghilangkan dahaganya. Hak ni dalam dunia. Dalam kubur pula 3 pula dalam kubur. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi pada dia, Allah Ta'ala akan menyempitkan lubang kubur dia. Tuan-tuan kalau buka dalam kitab yang dikarang oleh, kalau tak silap saya, Dr. Abdullah Ain Al-Qarni, kalau tak silap saya, kitab tu namanya Sakaratul Maut. Tuan-tuan bicarilah, dalam bahasa Melayu pun ada. Dia cerita di antara azab Allah Ta'ala akan himpit lubang kubur ni sampai tahap lagu mana Pak Long maklum, sampai bertemu tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri. Tuan-tuan jangan duk sembang lah tu. Nak kata tahan, jangan duk sembang lah Pak Long. Allah Ta'ala akan minta kubur ni dia himpit kita sampai bertemu, ni dia tulang rusuk kanan, ni dia tulang rusuk kiri, sampai dia akan rapat, dia akan bertemu tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri ni akan bertemu. Tuan-tuan jangan ada sembang tuan-tuan, baru sakit gigi pun habis ayam buat dalam kampung kita tembak, baru sakit gigi. Dia ni pula ada senapang ulama tak guna. Sakit gigi dia pun 3-4 tahun dah tak nak sakit gigi. Main sakit gigi, habis ayam dalam kampung kena tembak. Tuan-tuan nak sembang apa? Yang kedua, Allah Ta'ala akan gelapkan kubur dia. Yang ketiga, Allah Ta'ala suruh malaikat ni siksa dia dalam kubur sampai hari kiamat. Setengah ulama mengatakan ketika ia dalam kuburnya, hak ni orang yang tinggal semayang dalam kubur, kata ulama, Allah akan menyuruh seekor ular yang besar menyiksanya. Orang yang duk tinggal semayang ni, Allah Ta'ala suruh malaikat pergi hantar seekor ular. Ular ni akan siksanya. Apa dia nama ular tu? Nama ular itu Syuja'ul Aqra. Bukan tedung salah, Syuja'ul Aqra. Malam ni boleh hak tu menjadilah. Balik Pak Long tak main malam ni period. Dia tanya, boleh apa? Abang, Ustaz abang dalam kitab, orang yang tak semayang lagu abang dalam kubur akan main seekor ular nama Syuja'ul Aqra. Jadilah. Hak tu yang boleh. Dia kata yang tu. Yang kedua boleh makan. Syuja'ul Aqra ni tuan-tuan besar mana? Syuja'ul Aqra ni besar mana tuan-tuan? Hak tuan-tuan duk sembang kat kedai kopi baru jumpa tedung selah. Takut tak tedung selah? Takut. Tapi alhamdulillah saya ni tuan-tuan baru ni, tak barulah. Saya ingat sebelum PKP hari tu kot, tedung selah mai duduk depan saya tak lari. Alhamdulillah, hak tu Allah Ta'ala bagi kat saya lah. Ilmu dia saya boleh bagi turun kat tuan-tuan. Tedung selah mai depan saya, dia duduk panggung, saya tak lari. Alhamdulillah. Saya tampak dia tunduk balik. Hak tu tuan-tuan kita sembang alaih lah. Hak tu ada ilmu dia. Ada ilmu dia yang tu. Betul tak? Betul. Di mana Ustaz? Taman Ulang boleh. Dia duduk dalam sangkak, dia duduk panggung, saya duduk depan tu, saya tampak sangkak tu, dia turun.
Dia duduk dalam sangkak. Mau lepas luar kita hilang tu kan. Nampak sisik lari dah, tapi dia duduk panggung dalam sangkak, kita boleh tampak sangkak tu. Tadi saya tak bohong, saya sedar betul. Jadi tuan-tuan kata ustaz ni saya memang terai dah ulang duduk dalam sangkak. Dia tak belum. Lagu kita Pizu Taiping Jekah rimau terkejut. Dia bayar tiket mahal duduk Langkawi ni. Dia kata aku dengan buat surat apa nak beli rentas negeri, aku main duduk berlena pula. Dia lalu tepi rimau tu Jekah, rimau terkejut. Kata mangkit, berlena apa mangkit? Oh, tuan-tuan, sembang ke mai. Cuba ulat rimau tu main duduk tepi jalan tu. Mana Jekah tuan? Kita ni sembang ada kan? Sembang ada kan tuan-tuan? Kan? Sembang tengok macam saya baru ni lah PKL. Saya nak tergelak tengok satu gangster tu. Saya duduk makan nasi dekat KL tu. Meja saya duduk makan tu dia tepi tempat rak duk ambil lauk tu. Tengah-tengah duk makan gangster mana teman tengok Allah. Gangster tuan-tuan, dia bukan muka lagu kita. Muka lagu kita tak ada dia gangster orang tak takut. Main dengan muka gangster dengan dia punya gelang ni sama besar dengan tali duk tamat feri kat Kohong. Gelang ni sama dengan rantai dia saya ingat sama besar dengan tali roro besar. Cincin ni penuh tangan ni. Cincin bukan cincin batu. Lagu kita ni duk ada kepala naga cincin ni. Penuh jari ni. Tok Bomo pun tak ada tengah dia. Tok Bomo pun pegang 3. Dia 5-10 cincin tu ada. Dengan gelang apa semua. Dia duduk beratung ambil nasi. Orang tengok dia, orang duduk pergi. Lalu-laluan dia pun pergi. Budak tu duduk buat nasi. Budak perempuan tu. Penik takut. Saya tengok pun saya teriak. Bukan dia tak boleh habak ni. Boy ni sikit. Bondak. Ketuk macam ni tu. Nei! Tu. Nei! Duduk ni tu. Budak tu pun silap pegang tolak. Nei! Kong. Nei! Telur. Yang hendak jekah banyak kelak nak angkun tak lepak ni. Telur tu sudah. Nei! Kita duduk ramai nasi pun monti tengok dia. Tu dia ni pula katok pula tanggulat. Nei! Budak tu mundur pun 3 lauk. Lepas tu budak tu duduk campur kuah. Dia boleh kata kepada tu, ingat duduk campur banyak sangat tak makan pedas. Gangster tak makan pedas tuan-tuan. Mau tengok gaya keketuk comel tu. Mau tengok gaya dia ketuk comel tu. Jumpa dengan kita dia kepak lagu tu tak makan pedas gangster kan. Gangster bukan jadi jumpa rimau dengan cabai pun tak boleh pergi dah. Mau tengok dia ketuk nai kan. Saya dah ingat berkelai ke lagu dia. Dengan rambut panjang beg selak nai. Dok tu mau habis pun dia temu. Jangan banyak kan kuah tak makan pedas. Oh tak makan pedas. Tu yang kita sembang kederah ni. Mesti ada kelemahan dah. Setiap orang ni dia ada lah kelemahan. Tak mana kita tak tahu. Gangster tu kelemahan dia tak makan pedas. Kelemahan kita pun macam saya ni pun duk sembang derah ni benda tentu tuan-tuan. Duk sembang derah ni. Allah Ta'ala uji sikit tak belum tentu lah. Sebab tu yang kata ulak ni, yang nak jumpa dengan orang atas semayang ni tuan-tuan, yang kata Syuja'ul Aqra' ni besar mana? Mari kita tengok. Kata ulama, mata ulak tu punya matanya daripada api neraka. Yang kata ulak Syuja'ul Aqra' ni, biji mata dia daripada api neraka. Ni saya nak tanya tuan-tuan, sedia ada nak jumpa dengan ulak ni? Kuku ulak tu ada kukunya daripada besi yang panjang. Ulak ni ada kuku dia pula ni daripada besi panjang. Mana yang dia kata besi panjang tu, dia kata tu kukunya dari besi yang panjang. Yang kata panjang besi tu lagu mana? Setiap kukunya setengah daripadanya 1 hari perjalanan. Panjang kuku dia tu, kalau kita jalan sehari baru habis. Jalan kaki sehari baru sampai. Daripada ujung kuku ni sampai ujung tu, daripada titik mula sampai ujung, sehari jalan baru sampai. Banyak mana belum? Tinggal bayang pergi jumpa dia dalam kubur. Kalau nak tengok lah, Allah Pak Long, kita ni ulak alih buah kat tengkuk tu kita geli.
Saya ni tuan-tuan jangan kata ular. Apa jenis ular pun saya geli. Tahu tak? Ular apa pun saya geli. Ular daun pun saya geli. Geli dengan ular ni saya geli. Belut saya tak boleh makan belut. Mereka duk pergi Kelantan duk makan sup belut. Kita duk ingat rumah makan sup tenung ni. Tenung senuk. Tengok belut tu teringat ular senuk. Belut pun saya tak boleh pegang. Geli. Bukan masalah takut. Geli. Takut tak takut. Jekah terus lah tidur. Tak takut. Tapi geli. Ular, sawah, burung masuk dalam rumah. Saya telefon orang suruh main lah. Saya tak boleh pergi. Tengok dia duduk mengedik kat tengah belakang tu. Geli tuan-tuan ni. Geli. Takut satu orang. Geli. Ni tamah nak pergi jumpa ni tuan-tuan. Allah kita Pak Long weh. Sembang tak dengar bini ada 3-4 orang. Ular masuk rumah panggil orang main ketuk. Mau sembang derah ni. Oh, kat kedai kopi tuan jangan duk kata apa. Kalau dia masuk orang lain kena dia. Sampai mereka panggil tu jelutung main dah. Mereka panggil dia tu jelutung. Hang sembang apa semua dia masuk. Ni lama parlimen tak sidang ni tak tengok kelaku jelutung. Biar orang kata tu jelutung sampai lah. Sembang tengok Allah. Tambah sembang bab nikah dua boleh ke dia? Bila seorang tu. Dan dia pintai rokok daun orang tanya lagu nak Ma'eh. Kalau ada janda-janda mana mau Ma'eh mau tak? Kalau ada janda-janda mau ke Ma'eh mau tak? Tepuk meja terangkat kopi orang. Tunggu bapak. Tu jawab mah. Lebih kurang kita tak mengan pedas tak. Tunggu bapak. Tak lah dia kata kalau maklum nak marah lagi macam mana? Dia siapa? Oh, kat kedai bini tak ada. Sampai depan rumah dia abang kawan dia kena sembang mak nikah dua. Kita kan nak lah. Ular masuk dalam rumah lari tuan-tuan. Ni, tuan-tuan berani dengan ular ni. Allah. Dan ada yang bersertanya tukul besi. Ular tu pula dia duk bawa pula satu tukul besi, satu mertun daripada besi. Ia berkata kepada mayat itu. Bila dia main dekat mayat yang duk tinggal semayang tu, dia kata apa dia? Suaranya seperti petir, lagu kilat tiap pang punya derai. Suara dia. Ni kita duk cerita ni hak baca dalam kitab Pak Long bukan duk baca dalam surat abang. Bukan cerita duk baca dalam Facebook. Ni cerita dalam kitab ni. Tuan-tuan duk tengok saya satu macam siapa? Betul ke Ustaz? Dalam kitab ni. Tuan-tuan tak percaya ambil kitab buka. Suaranya seperti petir yang amat keras. Maknanya apa dia? Derah. Sambil mendakwa, disuruhkan daku oleh Tuhanku supaya aku memukulkan engkau sebab engkau meninggalkan sembahyang subuh. Dia main, dia kata, hei, dia kata mayat. Ni Allah suruh aku main. Aku main ni atas arahan Allah, bukan aku main ni saja-saja. Ni aku main ni aku nak tibai hang ni. Sebab apa? Sebab hang tinggal sembahyang subuh. Lama mana dia tibai? Daripada sembahyang subuh sehingga sampai kepada waktu lohor. Ni ular ni. Mata dia daripada api neraka. Saya dia cerita panjang. Dengan kuku dia tuan-tuan. Kalau kuku dia pun Pak Long, sehari punya perjalanan baru habis. Pak Long bayang ular tu besar mana. Tuan-tuan cuba tengok kuku kita. Kuku kita besar ni pun badan kita besar mana. Ni kuku kita besar ni, badan kita besar mana. Mana ada kuku besar pada badan? Betul tak? Kuku besar ni pun badan besar mana tuan-tuan? Tuan-tuan bayang tak? Kuku besar ni. Ni mau kuku sehari berjalan, ular tu besar mana? Tak tahu nak abang. Sebab saya pun tak dah jumpa. Bayang kuku kita besar ni, kita besar mana? Ni kuku ni berjalan sehari Pak Long. Berjalan sehari Pak Long, jangan duk angguk kena fikir. Ular tu besar mana tak tahu nak abang. Ular tu besar mana tak tahu nak abang. Hak dia bawa pula pemukul ni besar mana tak tahu nak abang. Dia tibai kita daripada subuh sampai ke lohor. Tu satu waktu. Hei, lama mana dah dia tinggal sembahyang ni? Dia kata tak apa Ustaz. Tak apa, tak ada masalah Ustaz awak. Allah, mati dia banyak bidiah. Jangan duk main. Mati banyak bidiah macam saya cerita bulan lepas. Ada saya cerita.
hak tolak fidyah tu guna lori. Ada cerita bulan lepas saya jumpa. Budak ni pak dia mati, dia pergi kata imam. Pergi kata imam, dia kata ni nak kira fidyah tu imam. Tu imam bawa keluar buku kira fidyah ni. Ada satu buku khas tu imam terbaik. Pegang awak keluar dengan kekelita, pegang pen tanya. Pak Ang mati umur apa? Pak Ang mati umur apa? Dia kata 65 tu mati imam betul ni. Imam pun tunjuk hidung, dia kata agak-agak Pak Hang ni tak mayang lama mana. Budak tu kata lah ni senang cerita tu imam, kira dia tak nak mayang dah terus senang. Ni cerita betul tuan. Ni cerita ni berlaku depan saya. Ni Pak Hang tak nak duk mayang lama mana, ni nak tanya hanya nak marah. Dia kata cerita senang tu imam pun tak ada penit, dia pun tak ada ni, cerita dia tak nak mayang lah. Lagu tu senang cerita tu imam kata, senang nak kira. Tu imam pun ambil kalkulator kira. Pak, budak tu tanya apa kambing beras tu imam. Tu imam kata ni bukan kira kambing, ni kira lori ni. 65 tahun tak nak mayang. Tu imam kata ni bukan kira kambing, kira lori. Kira beras selori. Budak tu tanya pula, lori tayar 4 ke tayar 8? Budak tu tanya. Tu imam kata hak main tayar 4 cukup dah, tengok main banyak dah dah. Pak dia ni tuan-tuan, ada kilang beras. Satu trailer pun kau dia main ni selori. Dia kata tak apa, esok saya main kat rumah tu imam. Esok saya main. Tak apa. Ni cukup nak kira lori tayar 4 tau. Cukup dia dah. Tak kau saya nak main lebih. Imam kata jangan, rumah aku tak ada tempat dah tak. Dia kira main satu lori tayar 4 sudah. Esok pukul 10 dia sampai. Pukul 10 esok dia sampai. Tu imam ni pun ajak orang masjid lah nak pergi duduk surung troli tu. Kan beras buah atas tempat tu. Han tolak pergi kat aku tolak main balik. Han tolak pergi tak. Tuan-tuan, sampai lori, selori beras depan rumah. Waktu turun tak atas troli tu, duduk tolak. Anak si mati ni duduk tunggu. Tu imam pun duduk baca tolak pergi ke Tok Bilal. Tok Bilal baca tolak mai ke tu imam duduk tolak. Budak tu kata tu imam baru 3 kali tolak pun kat setengah jam dah. Nu nak habis selori lama mana? Beras duduk atas lori. Tu imam kata sampai ke petang, jangan tu buat kucu tu imam, siapa nak balik jaga kilang dah dah. Lah ni boleh tak saya nak pergi cadangan kat tu imam? Awak angkat balik beras ni pun dalam lori. Kita tolak lori dah senang dah kata, bukan tolak troli. Nu nak habis tu. Tu imam kata boleh lah. Boleh dia tak pasal duduk atas lori tu. Tu imam pegang lori tu hampir depan saya, pergi depan dia kata. Belakang aku start balik belakang. Buat tu tuan-tuan sampai habis kelas. Lori tu habis kelas. 65 tahun punya tak mayang. Jangan duk buat layak buruk lagu tu. Fidyah ni dia nak membantu kita. Ni saya nak abang kat tenda ni maklum. Ramadan nak masuk dah lusa. Malam esok terawih, lusa tak makan dah. Sehat dia. Pejam celik nak puasa pula dah. Ni tuan-tuan, saya nak abang ni manfaatkan Ramadan nak main ni betul-betul. Tolong qada semayang banyak-banyak dalam bulan Ramadan ni. Duk kalut nak buat apa? Nak kalut apa dia? Orang nak kahwin nak kalut apa? Nak kalut bawa pelancong tak ada. Siapa nak main melancong dalam negara bulan-bulan puasa ni? Nak jalan minta mana bulan puasa? Ikan dekat ada watu-watu pun tak nak berenang dah main bulan puasa. Tuan-tuan nak pergi mana? Manfaat qada semayang banyak-banyak. Kita mati tu yang ulama sahabat fidyah nak tampung fidyah tu. Bukan kita ni ambil pendekatan tak semayang tak apa duit banyak mati ni buat fidyah kat kita. Yang tu tak mau. Ni tuan-tuan, satu waktu ular tu nanti duk sebat kita, ular tu nanti duk pukul kita daripada subuh sampai ke lohak. Tu satu waktu. Kita tinggal mayang lama dah betul. Wallahualam lah, pikir-pikir ambil lah tuan-tuan ni. Jangan duk seronok main mengaji lah. Bila ustaz duk abad dalam kuliah ni kena fikir sama. Ustaz duk abad ni kena fikir sama, jangan duk seronok. Dia kata puas hati malam ni pergi kuliah, dia kata ustaz bagi rapat. Jangan duk kira ustaz bagi rapat, kena fikir sama. Tu tak mayang subuh. Dan aku pukul kau sebab engkau meninggalkan sembahyang sah sampai maghrib. Ni hingga tak panjang. Dia tengok-tengok, dia kata mangkuk ni
Tak sah subuh tak mayang peluh. Tengok asyak pun tak mayang. Tiba pula. Gedegung kena aku tengah belakang. Gedegung tuan nak buat apa? Hak tu aduk dalam kubur nak pergi mana tuan-tuan? Nak cakap pandai. Kepala depa ikat, kaki depa ikat. Kan duk dalam kubur tuan-tuan depa balut kita jadi serupa puluk udang. Atas dia timbul, bawah dia timbul, ke tengah pun dia ikat. Tuan-tuan nak buat sembang pandai apa? Ha? Nak buat sembang pandai apa? Duduk tak buat apa? Nak buat sembang pandai dengan malaikat. Itu yang lepas cerita ada satu pak ni dia tak nak mayang. Tu imam pipi ziarah tu imam kata hang ni aku tengok penat ni. Nyawa mu tak apa nak lepas ni penat dah. Hang ni aku nak bak muka masjid tak nak nampak. Kalau hang mati malaikat mai tanya man rabbuka hang nak jawab apa? Hang ingat duduk dalam kubur tu dia duduk lena soalan tak ada? Ada. Hang nak jawab apa? Dia kata tak tahu tu imam. Ha. Malaikat tiba hang mampu. Dia dengar mampu tu dia semak perut dah. Dia panggil anak dia, dia kata ni hampa pergi cari kain kapan mai siap abah nak tulis soalan dengan jawapan. Pergi cari buku talqin tu. Anak buat mai kain kapan, buat mai buku talqin, dia duk ambil tambucu tu dia duk tulis. Tulis soalan, dia tulis jawapan. Dia tulis soalan, dia tulis jawapan. Dia tulis soalan, dia tulis jawapan. Habis tulis dia pesan kat bini dia ni, abang nak wasiat ni. Mau abang mati ni, guna kain ni, jangan guna kain ni. Biar buruk pun guna kain ni, sebab dah jawapan dengan soalan. Hampa ejah lakuk mana pun hak ni bagi duk ada tanda dah. Lipat-lipat mai tanda dah. Pasal apa? Kalau malaikat tanya aku boleh jawab. Man rabbuka? Dia pun selok. Allahu Rabbi. Selamat dia kata. Pendek cerita 3 tahun baru dia mati. Waktu duk mandi bini duk teriak sedih. Lepas kapan pun bini tak tengok. Terlupa nak pesan kat geng ada balut mayat tu. Pak ni pun balut-balut soalan lepas hujung kaki. Pi simpan bolang kubur duk sat malaikat pun. Dia duk syok dah, dia kata tak apa. Dia kata soalan duk ada, malaikat pun mai tanya, "Man rabbuka?" Dia pun selak-selak, "Made in China." Tiba terus tuan-tuan. Dia nama pi duk tanda dah. Jangan duk buat pasal lagu tu. Jangan duk buat pasal lagu tu Pak Long. Lepas cerita Pak Long tu geng Kuala Melaka lepas kata ni. Itu yang saya cerita di sini. Ni duk sembang pandai, tengok-tengok asap tak mayang, tiba pula sampai ke maghrib gagah ni tak panjang. Dan aku pukulkan kau, kena lagi. Sebab apa? Sebab engkau meninggalkan sembahyang Isyak hingga subuh. Hak ni panjang. Tengok-tengok Isyak tak mayang, hak ni tak nak sampai ke subuh Pak Long berdengung. Tiba ni berdengung. Tuan-tuan, tu lah duk dalam kubur lagi tak kena tiupan sangkakala ni tuan-tuan. Duk kena hak tu lah. Maka setiap kali pukul, hak ni kita nak dengar ni. Tak dia kata dia pukul lama mana dia pukul. Lepas tu bila dia pukul pula teruk lagu mana? Maka setiap kali pukulan itu bila malaikat tiba sekali ni jadi kau mana? Terperosok ke dalam bumi 70 hasta. Malaikat tiba tu terperosok masuk dalam bumi ni 70 hasta. Hasta ni panjang mana Palung? Hak ni ke? Hak ni depa. Yang kata hasta ni panjang mana? Yang kata hasta ni. Hasta ni tuan-tuan, dia perkataan daripada bahasa Sanskrit. Hasta ni asal daripada perkataan Sanskrit. Dia ukuran tradisional yang digunakan oleh masyarakat India. Hasta ni ukuran tradisional yang diguna oleh masyarakat India. Kok mana yang kata hasta ni? Daripada hujung siku ni sampai ke hujung jari hantu. Tu panjang hasta. Kalau tuan-tuan orang tanya hasta panjang mana? Daripada hujung siku sampai ke hujung jari hantu. Jari hantu ni Pak Long tahu nak? Jari fak. Jari fak tu, tu. Ni dia. Panjang mana ni ustaz? Panjang mana? Senang cerita 18 inci. Azan lah, azan kita berhenti ustaz. Azan lah.
Awak yang bang pendek malam ni, tidak nak boleh habis ke bang tu pun jenuh je. Ni pendek tu tak apa dengar ni, tuan-tuan suruh dia slow sikit ke apa, tak apa dengar malam ni. Saya politik saya duduk lah. Tu ada. Ada saya politik. Baik. Hak ni yang kata hasta ni. Dari sini sampai ujung jari hantu ni. Hak tu yang kata hasta. Cerita dia ni tuan-tuan, mudah-mudah lah kita cerita, lebih kurang dalam 18 inci. Sekali katok. Sekali dia pukul. Dia tiba ni yang kata ulaq syuja'ul aqra' ni tuan-tuan. Dia tiba terperluih masuk dalam tu 18 inci. Tu dia tiba. Tuan-tuan ingat dia tiba habis? Tak, dia nak cerita lagi. Bila dia tiba, kita kawan tu na'udzubillah min zalik, orang ni masuk ke dalam bumi ni 70 hasta. Tuan-tuan darab. Satu hasta tadi berapa? 70 kali. Tuan-tuan darab mah. Saya tak boleh pirah tu. Matematik saya fail. Maka bila dia terperluih masuk tu dalam lebih kurang 70 hasta, maka malaikat itu memasukkan kukunya. Malaikat pergi bubuh pula kuku tu, pergi korek kuku tu ke bumi, lalu dikeluarkannya. Malaikat korek bagi keluar balik. Tak sat kena boom tu terperluih 70 hasta. Malaikat korek buat keluar balik, kemudian dipukul lagi. Tuan-tuan bayar duduk dalam kubur. Ni dia kata betul kau ustaz. Rumah saya tepi kubur tak ada dengar depa menjerit pun. Dia kata saya tak nak. Mati dulu. Nak tahu betul tak betul, mati dulu. Tuan-tuan, jangan duk buat ni, kita baca ni kitab berdasarkan kepada hadis. Ulama ulah, bukan ulama saja-saja duk main duk bagi cerita nak perinang tak nak masuk insya. No. Tuan-tuan, maka senantiasalah ia di dalam pukulan malaikat itu hingga hari kiamat. Kawan ni duk kena tiba dengan malaikat ni sampai bila? Sampai hari kiamat. Lagi tidak ada tiupan sangkakala. Kita mohon perlindungan dengan Allah daripada yang demikian itu. Amin ya rabbal. Sambung muka surat sebelah. Yang tu waktu dalam kubur. 3 dalam kubur. Lepas tu Nabi kata ada berapa lagi bertemu dengan Allah? 3 lagi ketika bertemu dengan Tuhannya, dan 3 siksaan waktu bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat. Siksaan ketika bertemu dengan Tuhan. Adapun siksaannya ketika bertemu dengan Tuhannya, pertama ketika pecah sekalian langit, maka datanglah satu malaikat yang akan menyiksakannya. Bila langit terpecah, waktu kita balik bertemu dengan Allah ni, langit terpecah hari kiamat ni, mai malaikat untuk apa dia? Nak siksa aja. Pada tangannya tu siapa dia? Pada tangan malaikat tu. Malaikat mai tu lagu mana? Pada tangannya ada rantai. Malaikat yang mai tu, mai bukan dia mai tangan kosong, dia bawa apa lo? Rantai. Panjang rantai tu 70 hasta. Kira balik. Saya habaq dah tak ni, kira balik. Dia tanya pula, ustaz, hasta ni nak kira tangan siapa? Kira kami pendek lagi, ustaz panjang lagi. Wallahualam. Dia kata 70 hasta. 70 hasta budak-budak ni dia pendek lagi, 70 hasta kita ni panjang sikit. Kan? Main dengan rantai tu. Rantai itu ditaruhkan pada tengkuknya. Mai bawa malaikat ni bawa rantai tu, dia main bubuh atas tengkuk. Kemudian dia letak atas tengkuk siapa dia? Orang atas semayang tak ni. Kemudian kawan ni baru terbit keluar daripada kubur, tuan-tuan. Hak kena dengan malaikat dalam kubur, hak kena dengan ular tu pun makan tak habis dah tu. Hak kena dalam kubur tu pun makan tak habis dah. Keluar kena pula. Keluar kena pula. Malaikat tu bawa rantai tu lah panjang 70 hasta, metak atas belakang tengkuk Allah. Bukan dekat tak atas belakang tengkuk. Kemudian dimasukkannya ke dalam mulutnya dan dikeluarkannya daripada juburnya. Dia kata dubur kot tuan-tuan tak faham, tukar jubur. Mai angkat ni dia letak kat belakang tengkuk, dia jolok rantai tu masuk ke dalam lubang mulut.
keluar kat dalam lubang bungkuk. Tu dia. Pak Long dia nak jolok tu Pak Long. Kita kerajaan suruh pergi cucuk vaksin tu pun fikir 80 lagi. Saya hari tu daftar dah tu, kemat lah kita pun sahut seruan kerajaan. Daftar tengok 1-2 kes, lepas kata cucuk-cucuk mati naik saya kita pun kelebek batal balik. Tu baru nak cucuk vaksin jarum. Belum sembang mau tengok kat dalam kampung ni tak sangka doktor minta nak cucuk saya dengan jarum. Mau tengok misal tu 6 kali pusing. Tali pinggang silat ni tak ada warna. Semua warna dia sabu. Hantak ketiak batal dia keratis sekali patah. Woi, kemai. Mai doktor nak cucuk sebelah jarum pun takut. Ni pula dia jolok rantai tu jangan duk abang besar mana tadi kita baca. Kalau takat rantai tu besar, rantai duk tambah kerah, tu memang senang. Hak tu pun kalau dia jolok atau hidup ni Pak Long, hak tu pun pedih dah. Betul tak? Masuk kok mulut boleh gagah Mak Long. Dia masuk ni nak keluar ke lubang bungkuk. Rantai. Kita berak tik semelik pun tak sangka. Nak buat keluar tik semelik tu pun Mak Long, ketak pala-pala ni. Masuk berjalan keluar menyuluk. Keluar menyuluk tu pasal apa? Berak tik semelik. Ni dia nak buat keluar rantai Mak Long. Bukan besar rantai duk tamat kerah. Mai tengok besar mana ni? Dia nak abang besar mana ni? Dia kata tu keluar kot mana ni? Mana? Keluar kot lubang jubur. Daripada duburnya. Naklah kita cakap pasal Kedah lah. Keluar kot lubang jubur. Dia tak boleh, dia dubur tu tak apa nak sedap, dia kena jubur. No, tuan. Tuan gelak apa? Tuan panggil apa ni? Buntut. Cish. Hang duk langkawi, hang duk panggil buntut. Boh, penampak meri. Dia Kedah ni dua lah. Tak jubuk bungkuk dua tu lah. Tapi di antara bungkuk dengan jubuk, sedap jubuk ni. Dia kata tu. Betul tak? Tuan-tuan tak panggil buntut kan? Tuan-tuan dah memang buntut pergi keluar balik lah. Bohong saya. Dikeluarkan daripada lubang jubuknya. Kemudian diheretkannya. Ni tak tahan. Dah sumbat masuk kot dalam mulut, keluar kot lubang bungkuk. Lepas tu dia heret pula dah. Sekali tertiarap atas mukanya, tarik tu pula, tarik kot muka ni. Tarik tu, tarik kot muka. Allah. Nak berhenti kan nak terus? Mau berhenti boleh makan. Mau terus duk pecah belah kot dia. Baca bila yang mana yang duk tinggal qada cepat-cepat sebelum kita mati. Dan sekali terlentang atas belakangnya, dia tarik tu dia guna, dia tarik kot tu, dia tarik kot tu, dia tarik kot tu, dia tarik kot tu, sambil menyeru dengan katanya. Malaikat tu kata apa dah? Sambil duk buat lagu tu kat kita, na'udzubillah min zalik, bukan kita orang tinggal sembahyang. Malaikat tu kata apa dah? Inilah balasan bagi orang yang meninggalkan segala yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Malaikat tu kata pada, ni dia, aku nak abang gambar, ni dia balasan kepada golongan hak duk tinggal perkara yang Allah Ta'ala fardukan kepada mereka waktu mereka hidup di dunia. Ni dia aku nak buat. Tanya lagi yang ketegak. Dulu kita duk abang tak mau dengar. Dulu kita duk kata dah, jangan duk tinggal semayang. Malaikat kata Allah Ta'ala fardukan semayang pada hamba. Hamba duk buat lebih kurang. Ni dia aku nak bagi kat hamba. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian dibawanya masuk ke dalam neraka. Ni tak tahan. Neraka nanti dia cerita lagu mana. Adakah neraka ni tuan-tuan lagu Pulau Paradise? Tuan-tuan duk pergi tu. Adakah neraka ni tenang lagu Pulau Tuba? Dia kata tak payah Zat, masuk neraka Zat tu keluar. Hak geng tak takut neraka ni, geng kolam nerang kan. Lepas tak panggil neraka, dia panggil nakar. Saya pergi ceramah tu, saya tanya Pak Long, takut nak masuk neraka? Dia kata takut apa? Masuk kot neraka, keluar kot nami, dia kata. Bukan neraka tu, neraka, dia panggil nakar. Nanti kita baca pula kata azab dalam neraka ni lagu mana.
Dia tarik pimai, Hawin dilempar masuk dalam neraka. Dan lagi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia nak cerita apa dia ni? Abdullah bin Abbas nak cerita pula tentang rantai itu besar mana. Rantai yang jolok kot dalam lubang mulut keluar munggok tu, besar mana rantai tu? Jika ada satu cincinnya daripada rantai tersebut itu jatuh atas muka bumi, cincin rantai tu, kat rantai tu satu cincin. Tahu cincin rantai tu? Satu cincin rantai tu kalau jatuh mai atas muka bumi, nescaya terbakarlah bumi dengan segala isinya. Satu cincin. Rantai tu nampak dia duduk tu. Rantai tu dia duduk tu. Kalau satu cincin ni jatuh, tuan-tuan, terbakar habis bumi ni dengan segala isinya, lebok. Panjang mana dia nak jolok, wallahu alam. Dia cerita satu tuan-tuan. Satu cincin tu kalau jatuh, dia kata nescaya terbakarlah bumi dengan segala isinya. Habis. Bumi dengan segala isi bumi terbakar habis. Hal ni kita minta Allah Ta'ala jauh pada kita, Pak Long. Tak tahan, Pak Long. Tak tahan. Tengah hari lah ni, tuan-tuan, lah ni duduk panas. Dia kadang-kadang dia main hujan. Sekali dia panas 2 hari, dia main pula hujan. Gagah lah. Hari tu dia panas, tuan-tuan, sampai tuan-tuan tak larat nak. Saya di rumah tu tak larat nak jurih pokok rumput. Kesian kita duk tanam rumput, duk tanam pokok, lepas tu duk biar dia duk kering, duk jurih rumput ni. Kesian. Tak larat jurih. Tengah hari ni tak boleh buat apa ni. Saya masa dia panas hari tu ni tak boleh buat apa dah, tak mau lah. Tapi saya heran orang dia boleh naik motor tu kehebat. Pukul 3-4 petang tu boleh naik motor, panas hau Pak Long waktu tu. Dah lah naik motor isap rokok pula, dia tak panas ke? Duk pulas tu bahang tu panas dah. Rokok pun dia tak ada cucuk, pulas minyak motor bagi laju, menyala rokok. Nak habang kata panas tu. Woi, Pak Long waktu tu pun Pak Long tak sangka dah. Tuan-tuan buang ke tapak kasut. Kasut ni tuan-tuan duk pijak, duk pi lena atas batas tak, orang panggil orang gila. Hak ni lain pada tu, tuan-tuan. Dahsyat lagi pada tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kedua, Allah Ta'ala tiada menilik kepadanya dengan tilik belah kasihan dan rahmat. Waktu kita balik berjumpa dengan Allah. Yang kedua, Nabi kata, Allah Ta'ala tak mau pandang orang yang duk tinggal semayang ni. Allah Ta'ala tak mau tengok muka orang yang duk tinggal semayang ni. Allah Ta'ala tak pandang dia dengan pandangan kasih sayang. Allah kalau tengok pun dengan pandangan yang murka. Bila Allah Ta'ala tak pandang kita, habislah tuan-tuan. Hina nak abang tu. Kita pergi rumah orang, tuan rumah tu dia meluat tak dengar kat kita. Dia bercakap dengan kita, dia tak tengok muka. Hak tu pun habis dah. Hina ni pergi rumah dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak kita pergi curi barang kat rumah dia. Kita nak pergi minta maaf. Kalau nak, ada apa? Nak curi lagi? Dia tanya lagu tu. Nak main curi lagi? Main. Lagi aku tak miskin? Main. Taklah, saya nak minta maaf bagi pihak anak. Dia buat cakap gitu. Kita duduk tadi, dia buat tengok. Dah balik. Aku meluat tengok muka hangpa. Tuan-tuan rasa ada guna? Tuan-tuan rasa hina? Allah Ta'ala kita balik nak berjumpa dengan dia, dia tak mau tengok muka kita. Dia tak mau tengok muka hamba ni. Allah. Hidup tak lama Pak Long, oi, mau esok mati, mau lusa mati. Hak duk tinggal tu pun tak nak bayang dah. Taklah nak bayang dah. Tuan-tuan jangan buat layak buruk. Dia kata, mau agak bayang tak ketak syurga. Jangan buat layak buruk dulu tu. Jangan buat layak buruk dulu tu. Nak melawak, cerita melawak benda lain. Bak je jangan buat layak buruk. Ketiga, Allah Ta'ala tiada mengampuninya, sebaliknya diseksakannya dengan seksaan yang amat pedih. Hak ni Allah Ta'ala tak akan ampun kita. Dan Allah Ta'ala akan bagi kepada kita balasan seksaan. Balasan tu pula, balasan lagu mana? Berbentuk seksaan yang amat pedih kepada hamba yang meninggalkan salat. Wahai sekalian saudaraku yang beriman. Ini Tok Syekh kita nak bagi nasihat. Dia kata, hei orang-orang Langkawi, oh, yang mana beriman? Hei orang-orang Kedah yang mana beriman? Hei orang-orang Malaysia yang mana beriman?
dan seluruh umat Islam yang beriman kepada Allah, walaupun imannya sebesar semut yang kecil. Dia kata walaupun keimanan kita ni sikit, besar mana? Besar semut yang alui. Besar mana semut yang alui? Semut hak besar ataupun kecil, tambah semut yang alui. Jalan tak nampak alui. Halui. Nak abang kata halui ni tuan-tuan. Semut hak besar ataupun dah halui dah. Dah halus dah. Semut hak besar tu pun dah halus dah. Tambah semut hak kecil lagi halus ya. Semut tuan-tuan, semut. Beranikah saudara meninggalkan sembahyang dengan gambaran siksaan seperti yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis ni? Tak usah kita kata, ni yang aku duk cerita ni bukan aku nak reka. Yang aku duk cerita ni bukan aku nak bagi seronok dengar. Hak aku duk cerita ni semuanya yang disebut di dalam Al-Quran, semuanya disebut dalam hadis. Ni hampa duk dengar ni, aku duk abang ni, dia kata. Saya baca tu macam saya lah karang kitab ni, gambaran tu. Faham tak? Kalau saya duk baca lagu, baca beranikah saudara meninggalkan sembahyang dengan gambar. Tu tak boleh ke tu? Yang tu ustaz lain. Ustaz ni dia mau macam dia karang kitab. Tuan-tuan ni yang dia duk cerita ni, dia kata aku bukan duk pergi kutip kat tepi jalan, kat kedai makan, duk kutip-kutip meboh dalam kitab. Tak, yang aku bubuh ni semua daripada Quran. Yang aku bubuh ni semua daripada hadis, dia kata. Dah hampa dengar ni, hampa orang ni tinggal sembahyang lagi kah? Lebih kurang lagu tu lah. Yang 3 bulan hampa duk main duk angguk-angguk ni hampa ni, dia kata. Dia tak kata lagu tu saya ulang. Hampa nak tinggal lagi kah? Cerita dia, saya nak tanya Pak Long, berani tinggal sembahyang lagi ke? Duk dengar lagu ni? Jawab. Dia tanya ni. Tiada seorang pun yang berani meninggalkan sekalian yang difardukan oleh Allah. Bukan dekat sembahyang, dia kata. Segala benda, segala amalan, segala ibadat yang Allah fardukan, jangan duk tinggal. Termasuk kita nak buat lusa ni, puasa bulan Ramadan. Dia kata teruk ustaz, puasa mana tak teruk? Dia duk main duk cerita kita, Allah ustaz lapar, puasa memang lapar. Kalau puasa tak lapar pelik. Allah tak lapar ayak memang puasa memang lapar ayak. Kita tak mengedara lapar ayak. Teruk saya lapar, memang puasa untuk lapar. Betul tak? Mau duk kenyang, hak tu bukan puasa, tu kedara. Puasa lapar, ya. Orang tanya ustaz lapar, lapar. Ni aku pun pasal duk baca kitab wajib mau sunat makan tinggal dah. Nak bang kat tuan-tuan saya pun. Pak Long pasal duk baca dia kata wajib, tiba-tiba buka-buka kitab tu ada pun puasa bulan Ramadan sunat makan, tak puasa dah Pak Long oi. Isnin Khamis tu muslihat. Dia kata teruk ustaz lapar. Memang lapar lah puasa. Oi Pak Long, la ni gagah Pak Long, la ni gagah sebab apa dia? Sebab masa singkat. Pimai tak nak buka puasa dah. Tak nak raya dah. Sebab tu Allah Ta'ala, Nabi kata lisaimin farhatan. Orang yang puasa ni dia ada 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama Nabi kata inda iftari, waktu mana? Waktu berbuka. Tuan-tuan, mai malam nak buka, duduk depan-depan seronok muka. Sebelum Tok Bilal bang muka macam taik-taik seorang. Muka lapang. Lapang, duk tengok pula ayam 4 ketil orang 5 orang. Sebab tu saya anak abang saya jarang buka puasa kot surau dengan masjid ni. Saya jarang. Sebab tak tahan, mereka duk kira nak makan kurma dulu. Kita lapang. Duk main duduk beridang kurma. Kurma tu pula kalau besar-besar ibu jari kaki tak apa. Ni besar sikit dia kismih yang kurma tu pun. Dia buh 3 biji dalam plastik, dia kecil dengan stapler. Ya Allah. Dia kata ni makan ni lah tak kira kita sembahyang. Allah. Duk tengok dia kata malam ni biryani kambing. Allah. Kurma. Mayang. Tengah duk mayang tu. Biryani kambing, malah ni kambing tu dah kat aku. Biryani tu aku tahu dah. Kambing tu dah dah. Dia duduk sah nombor 2. Hari tu pula ramai dari belakang. Dia nak tahu mana ramai. Waktu Amin. Waktu Amin tu baru kita ramai. Waladdallin.
dia. Oh. Weh, ramai pula ini. Ha, dia mula. Ni hak sah pertama dengan kedua ni bukan khusyuk dah ni. Kambing tu dah dia tak tahu. Bukan kata lepas tu imam pun sama. Haram ramai pula dah ni. Itu imam ni dia duduk menyedak. Aku tu imam bukan lepas tak simpan kot. Dia kata. Hak tu yang saya tak ramai buka pasal surah. Tuan-tuan nak buka-buka lapar. Dah kita lapar dia suruh bapak kurma tu pula. Mana boleh pi? Apa kedarah bagi makan dululah. Betul tak? Yang ustaz tu pun dah lah kita lapar. Sama-sama buka puasa dia pun duk tutup baca doa panjang. Ni pun si hangat kau kadang-kadang. Maha rasa nak panjang, hang tiba 10 minit sebelum buka. Mai tuan-tuan kan ni saya nak baca panjang ni, kita baca siap-siap. Ni tempat tok bila duk hayya 'ala solah dia tak beri. Allahumma ansuril ikhwanana fi Palestin. Ada pi Palestin dak dah. Tak nak kena balik ke Malaysia ni mengat senang ah. Hayya 'alal falah dia duk Palestin ni. Kita ingat habis dah. Wa fi Suria, fi Syria pula dah kita dah. Lah saya nak abang. Mu ada kelaku tu bulan puasa ni. Tuan-tuan alhamdulillah saya hang baca doa banyak kami nak tutup makan dulu. Hak ni kelaku-kelaku yang tak betul ada bulan Ramadan dia nak abang tuan. Nak baca doa baca awal-awal. Kan saya nak tanya tuan-tuan, kita ni berbuka sunat cepat kan sunat lambat? Ha Pak Long duduk mengaji tu. Waktu buka puasa ni sunat awalkan ke ataupun takhirkan buka puasa ni? Ha. Awal tu pun jangan sampai tak masuk waktu. Ni 6.30 hang buka dah. Sebab agama main tangkap dia kata, ustaz tak mengaji lah. Tu lah orang buat kuliah ustaz tak boleh dengar. Yang kata awal tu jangan duk buat benda-benda hak boleh melambatkan buka puasa. Pak Long pun dah main duduk dekat hidangan tu, benda tak ada jangan duk tanya. Dia main duduk. Bini dia kata, orang tua ni nak apa dah, nak lagi lah. Orang tua ni nak apa dah. Cabai tak nak cabai. Allah, bini dia kata, bang, lupa. Tu lah. Hang kahwin aku betul lah. Dia mula tanya tu. Hang bukan tak tahu, aku kalau tak ada cabai, aku tak makan. Aku keturunan cibai, hang tahu tak? Mau tak ada cabai, aku tak boleh makan. Dia buat keluar habis keturunan dia tu. Bini ni lepak tak dengar. Daripada pukul 4.30 duk silat kau dapur lapar. Ada lebih kurang 2 minit lagi nak buka puasa. Duk dengar dah mic dekat surah korak-korak tu. Dia pergi ambil lesung batu, dia pergi ambil cabai. Dia tak nampak dah cabai belacan, dia nampak muka tuan-tuan. Hang tak tahu kita pun lapar, duk kerah nak berkedarah. Cuba jangan duk cari benda yang tak ada. Awak tak ada makanan lain dah dekat atas meja tu lain benda cabai? Sambil makan tu, esok jangan lupa cabai lah. Okey bang. Jangan duk buat benda-benda hak boleh duk melambat. Dan jangan teruk sangat. 2 minit lagi nak buka puasa pakai duk ambil buah Melaka dah duk lambung. Hak tu pun jangan. Sana sini dia kata. Dia duk baca ada doa, Allahumma lapa'tu wa khumatu wa pedih tu wa kenyang tu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengar-dengar di surau duk ketuk mic sini, ngak dah. Duk tani dah, kawan baru duk ketuk. Rup. Tata tok bila baru duk percubaan suara. 1 2 3 jahanam pun sayang. Jangan awal sangat. Agak-agak elok-elok. Tamam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sapu tu pun sapu kenyang. Jangan terlalu kenyang. Senang. Sagi kita nak sembahyang pun tak ada duk fikir apa. Makan lah. Sebab tu saya tuan-tuan, kurma lepas tu kena nasi. Lain pada nasi tak boleh piyah. Hang bagilah apa pun tak pergi duk makan tu duk fikir. Makan. Makan pun agak-agak. Kan Nabi ajak kita ni berhenti waktu kenyang kan sebelum kenyang. Nabi ajak kita buat makan ni Pak Long. Pak Long ni semua mengaji dah. Cuma ni nak bagi peringat sebab apa tak buat. Nabi kata makan berhenti sebelum kenyang. Jangan sengkak baru berhenti. Tak boleh buat apa ni dia.
Basuh tangan mau bini kena awak mayang. Duduk sana kan. Duduk sana. Lebih daripada menteri duduk lena marin duduk tu kan. Duduk sana. Duduk sana, tak boleh bawa. Anak kata abah jom marin. Pergi loh. Tu saya jumpa dekat Selama Perak dah. Saya pergi ceramah ni cerita lama dah. Berbelas tahun dulu. Saya pergi ceramah nuzul Quran. Malam tu saya sampai duduk mayang sah belakang. Sampai dekat rakaat akhir tarawih belum witir. Duduk sujud tu paklong tepi tu dia bersin duduk sujud tu. Masa tu tak ada covid tak apa. Piang 3 kali. Aura duduk mai. Bau mulut tu duduk mai. Dia punya di kapet ni tu dia hampak jadah. Tak ada jadah nampak tu. Duduk tayak akhir. Cendol selungut dia atas jadah tu. Saya tak khusyuk dah mayang. Sambil duduk baca tahiyat tengok tu dia cendol. Saya tahu dia buka puasa makan cendol. Dia kedarah berapa mangkuk ambil cendol keluar tengah mayang. Habis dia panggil salam. Dia tarik cendol pun atas bukit baju Melayu atas. Tak maaf tak terkeluar lah. Cendol keluar tengah duduk semayang tarawih kan. Jangan duk buat kelaku lagu tu belum. Bagi tertib sikit lah. Jangan duk lak sangat Ramadan tu ni. Bagi tertib sikit. Lapak memang lapak. Tapi jagalah, kawallah permakanan kita tuan-tuan. Dia kata baik, Ramadan kalau tinggal puasa tu yang difardukan kepada kita lebih kurang ni. Nak orang dia ni mau naik lagi. Tuan-tuan ada buat muka lagu nak mati tu. Ni termasuk Ramadan, termasuk zakat. Bukan dekat solat dia, zakat. Ni tuan-tuan yang mana tak buat keluar zakat perniagaan, zakat pendapatan ni, ambil kesempatan Ramadan ni buat keluar. Ambil kesempatan Ramadan ni buat keluar. Tuan-tuan nak bagi tahu mana ikut juga tuan-tuan. Hak tu jangan duk kelain. Ni duk kelain lah kena bagi dekat ni, kena tak tuan-tuan ikut suka. Yang penting buat keluar. Ustaz kami nak bagi direct dekat, kadang-kadang ustaz kami ni rasa puas hati pergi bagi direct dekat orang yang patut dapat. Boleh tak ustaz? Dan janji buat keluar. Tak payah duk tengkak. Tuan-tuan nak bagi mana ni? Ni tahfiz mana ni? Tahfiz mana? Sungai Dedak. Kedak. Kedak. Kampung Sungai Kedak. Kedak. Ingat Kedak. Ni tuan-tuan nak bagi kat tahfiz ni. Saya ni ustaz dah zakat ingat nak pergi bagi dekat tahfiz ni terus. Boleh tak? Boleh. Yang penting buat keluar. Ni saya pun tak suka duk tengkak nak kena bagi tang ni, nak kena bagi, janji buat keluar. Bagilah. Saya ustaz, saya dalam kampung saya pun ada orang susah ustaz. Saya tengok dia ni susah. Saya rasa nak bagi kat dia, boleh tak? Bagi. Ni bulan Ramadan ni zakat. Dan jangan lupa zakat fitrah. Jangan lupa zakat fitrah. Ustaz, ya, sama-sama masuk lusa kami nak bayar zakat fitrah boleh? Boleh, tak ada masalah nak bayar awal. Kau lupa bayar. Ada bab pahala lagu mana ustaz? Bab pahala. Pahala besar, pahala kecil tu bukan kerja kita, tu kerja Allah. Jangan awak keluar. Kita ni kadang-kadang buat lagu Allah Ta'ala ni tak erti apa. Doa tu dah habaq satu lah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu ya Allah, murahkanlah rezeki aku. Cukuplah. Ni ajak pula tu. Gaji kalau boleh bagi 8,000 sebulan. Hanya Allah Ta'ala ni wakil rakyat lah. Kalau boleh ya Allah, nak buat keluar kereta baru. Kereta lah ni memampu rata jalan, tak nak start. Tuan-tuan, dak ni yang saya duk cerita ni betul tak ni? Ya Allah, bagi rumah ni murah rezeki, nak tambah rumah lagi. Allah ketat noh, anak pun kuih ramai, bilik pun tak cukup. Tuhan minta kan buat laporan. Ya Allah, murahlah rezeki aku. Allah tak nak tahu lah dia nak atuk. Dia duk atuk lah yang ni. Serupa kita lah. Korang ajak tak korang ajak, nak buat ibadat tanya pahala. Saya cukup tak setuju yang tu tuan-tuan. Ni saya nak tanya ustaz, kalau saya kan kalau saya ni ustaz bagi duit lagu ni, sedekah lagu ni, ada pahala tak? Tuan-tuan boleh ke kita tanya lagu tu? Kita nak buat macam kita lah jadi majikan.
Ni saya nak tanya tuan, saya nak kerja dengan tuan ni. Saya nak tanya, bila saya kerja ni, raya boleh cuti tak? Saya kalau mai duk tanya kerja lagu tu, awal lagi saya kata, nampak ada pintu? Nak keluar cara elok kan? Nak keluar cara tak elok? Mai tanya kita gaji, kita habaq dalam kontrak gaji. Jadi kalau saya buat kerja, gaji dia boleh, lah buat dulu aku tahu lah nak atuk. Betul tak? Kita buat ibadat duk tanya pahala apa? Allah Ta'ala bagi nikmat kat kita, dia tak tanya apa pun. Ada dia tanya kita ni, hari ni subuh tak mayang kan? Kedarah apa minggu dah? Kadang-kadang hak semayang tu makan tak terang benar, tak mayang tu makan banyak. Hak semayang ni kencing manis. Dia pun mayang cukup pasal kencing manis tu. Tak nak buat apa dah, perut putih tak lah. Duk lama Allah. Baru nak sebut Allah. Allah. Ambil duk urut perut putih cakap. Allah. Kes kencing manis tu mayang cukup. Kes gout tu mayang cukup. Dia pun tak tanya kita, yang kita nak tanya dia punya korang ajak kita ni. Sikit lagi. Tiada seorang pun berani meninggalkan sekalian yang difardukan oleh Allah Ta'ala itu, melainkan orang yang tidak mempunyai iman. Kalau duk dengar-dengar ni, kalau hang tak beriman, hang beranilah tinggal. Maka orang yang tidak mempunyai iman tu kafir. Yang tak beriman tu orang kafir. Ia bukannya orang Islam. Kerana di sini tiada perbezaan antara orang Islam dan orang kafir. Yang tu dia akan terang pada perenggan yang seterusnya. Wallahu a'lam. Ini adalah nasihat yang hamba sebutkan tu. InsyaAllah kita sambung pada bulan 6. Bulan 5 tak ada kan? Raya kan? Raya bulan 5. Apa puasa tak meh? Nak buka puasa pun tak tahu tak mana. Pergi buka kat masjid, kena kurma dulu. Bulan depan dia tak meh. InsyaAllah nak kita sambung tu. Tanda tu muka soal 8. Ini apa bulan? 11 bulan 4. Allahu'alam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap tuan-tuan. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Pada malam besok saya ucapkan kepada tuan-tuan, saya doakan kepada Allah untuk diri saya agar Allah Ta'ala berikan kesempurnaan kesihatan yang baik kepada saya dan juga kepada maklum-maklum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan segala penyakit-penyakit kita, berikan kekuatan kepada kita untuk kita melakukan ibadat dalam bulan Ramadan, dan Allah Ta'ala buka kepada kita seluas-luasnya pintu untuk melakukan kebajikan, digerakkan hati kita untuk melakukan kebajikan dan dibalaskan kepada kita dengan balasan yang besar, dan Allah Ta'ala peliharalah diri kita, hati kita melakukan amalan ini semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya ucapkan selamat menyambut Aidul Fitri lah, bulan 6, bulan 5 puasa bulan 4, tentera raya bulan 5. Pasal tak mai saya ucap siap dah. Saya mohon maaf banyak-banyak. Saya ingat ni tahun ni tahun yang kedua dah kot. Saya mai ni 2019 atau 2020, tahun yang mencabar, tak mai langsung, mai sekali dua kali lah. Ni tahun yang kedua dah selama saya duduk mengajak tuan-tuan ni. Kalau ada salah dan silap juga kepada rakan-rakan yang mengikuti live Facebook kita di seluruh negara, Singapura, Indonesia, Brunei, Thailand, mungkin ada juga di Australia yang dengar, rakyat Malaysia di sana. Saya ucapkan selamat menyambut hari Lebaran. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada sepanjang ceramah saya ni ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك.
اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.